Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon perhatian kepada semua penumpang penerbangan KPF 4023, KPF 4023, tujuan ke topik 9 buku teks analisis penilaian sedih berlepas. Penerbangan kita pada pagi ini akan mengambil masa lebih kurang 20 minit. Kami akan membentangkan topik 9 buku teks iaitu analisis dan penilaian. Kumpulan kami terdiri daripada Nazhan, Afif Fahmi, Atifah, Atikah, Hakimah dan Humairah. Bagi pengenalan kepada topik ini, terdapat 4 komponen yang akan dianalisis dan dinilai iaitu isi kandungan, bahasa, paparan penyajian dan grafik. Bagi isi kandungan, dimensi vertikal atau kedalaman isi kandungan dilihat dari aspek turutan dan kesinambungan, manakala dimensi horizontal atau keluasan isi dilihat dari aspek skop, integrasi kandungan secara multidisiplin dan imbangan isi kandungan. Bagi komponen kesesuaian bahasa pula, mestilah logik, mempunyai sifat komunikatif, interaktif, sesuai dengan perkembangan pelajar, sesuai dengan kaedah bahasa dan menggunakan istilah simbol atau ikon dalam struktur bahasa. Paparan atau penyajian mempunyai teknik yang dilakukan secara sistematik iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Ia bertujuan untuk membangkitkan motivasi pelajar mengenai apa yang akan dicapai di akhir pembelajaran. Selain itu, mampu untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Grafik yang menarik mempunyai makna, bervariasi dalam cara penyampaian maklumat, mampu meningkatkan minat pelajar terhadap isi kandungan yang akan disampaikan. Komponen isi kandungan. Untuk kesesuaian kandungan terbagi kepada 2, keluasan dan kedalaman. Keluasan bermaksud keluasan isi kandungan yang berdasarkan dokumen standard kurikulum pentaksiran (SKP) yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi kedalaman bermaksud pula kandungan buku yang mampu memberikan kefahaman kepada pelajar serta penjelasan yang mendalam. Sosnya ketepatan. Ketepatan terbagi kepada 7 bahagian. Yang pertama, konsep dan definisi. Pengenalan am dan fakta yang digunakan dalam buku teks bersesuaian dengan isi kandungan. Yang kedua, data dan fakta. Maklumat berkaitan topik diajar ditambah pula dengan contoh dan fakta yang berkaitan. Yang ketiga, contoh dan kes. Contoh dan situasi yang memudahkan murid memahami pelajaran berdasarkan pengetahuan sedia ada. Yang keempat, gambar dan grafik. Maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan, gambar dan simbol untuk menerangkan idea. Yang kelima, istilah. Perkataan atau kata yang digabungkan untuk membawa makna dan konsep dalam keadaan tertentu. Ia juga dikenali sebagai glosari. Yang keenam, simbol dan ikon. Simbol dan tanda yang digunakan untuk mewakili kategori tertentu dari objek. Sebagai contoh, ikon, kebat, simbol, otak. Dan yang ketujuh, rujukan. Satu maklumat yang dirangka dengan mengaitkan dengan maklumat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Terkini, perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu dari masa ke semasa, iaitu perkembangan ilmu yang bermula dari zaman Rasulullah SAW sehinggalah ke era moden pada masa kini. Contoh dan kes. Contoh dan kes yang dikemukakan bersesuaian dengan isu semasa. Contoh bahawa Islam sebuah agama yang praktikal melalui perspektif sains terhadap solat.
Gambar, ilustrasi, grafik. Maklumat yang dihasilkan melalui paparan yang berbentuk gambar, ilustrasi dan grafik dalam menyampaikan idea. Bab kesenian Islam ditunjukkan gambar ukiran kayu dan khat. Seterusnya, kita pergi kepada keupayaan mendorong, ingin tahu, sesuatu yang menimbulkan perasaan untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan sesuatu perkara, iaitu sudut informasi dalam bab pembelajaran. Kemudian, mencari maklumat. Pencarian berkaitan maklumat dalam menambah pengetahuan berkaitan sesuatu perkara, iaitu sudut interaksi bersama rakan-rakan dan uji diri. Berusaha. Suatu daya usaha bagi mencapai perkara yang dihajati. Kepentingan wahyu dalam memelihara akal agar berfikir dan bertindak secara logik. Berdaya saing. Satu dorongan agar mempunyai persaingan yang sihat. Kepentingan akhlak menggalakkan pembinaan jati diri yang mengikut Al-Quran dan Al-Sunnah dan melahirkan individu yang bertakwa. Akhir sekali, sensitiviti. Sifat peka dan prihatin terhadap ilmu pengetahuan. Akhlak yang mulia dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan meneguhkan perpaduan masyarakat. Komponen seterusnya dalam analisis dan penilaian buku teks adalah komponen kesesuaian bahasa. Komponen kesesuaian bahasa ini mestilah logik, mempunyai sifat komunikatif, interaktif, sesuai dengan perkembangan pelajar di dalam kelas, kaedah bahasa yang sesuai, menggunakan istilah dan ikon ataupun simbol dalam struktur bahasa yang sesuai. Penggunaan bahasa di dalam buku teks. Nombor 1, logik. Ketepatan struktur, ayat yang berkesan dan mengekalkan kebakuan istilah. Susunan bahasa di dalam buku teks mestilah teratur mengikut tema, penggunaan perkataan atau ejaan yang betul dan menggunakan ayat yang mudah difahami oleh semua pelajar, iaitu memberi maksud dari segi istilah dan juga bahasa. Seterusnya, interaktif, iaitu bahasa mestilah memberikan motivasi sebagai contoh dalam mendalami ilmu Islam melalui subjek tasawur Islam, iaitu dengan menggunakan hadis dan juga kalimah Al-Quran. Seterusnya, pemikiran kritis iaitu kebat yang mendorong pelajar untuk berfikir dengan kritis. Seterusnya, perkembangan pelajar. Bahasa yang digunakan di dalam buku teks mestilah sesuai dengan intelektual dan emosi pelajar, yang mana boleh meningkatkan perkembangan kognitif mereka. Nombor 4 adalah kaedah bahasa. Penggunaan tata bahasa adalah proses untuk pembinaan ayat dan penyusunan ayat. Oleh itu, penggunaan kaedah bahasa di dalam buku teks mestilah berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya, komunikatif. Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan isi kandungan mestilah mudah difahami oleh murid. Seterusnya, penggunaan bahasa yang interaktif dapat menarik minat murid untuk belajar. Dan yang terakhir adalah istilah dan ikon. Istilah dan ikon mestilah konsisten dan sistematik dalam setiap bab, mudah difahami dan sesuai dengan pemikiran pelajar. Seterusnya adalah komponen paparan atau penyajian. Komponen paparan atau penyajian terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, teknik paparan. Kedua, sokongan paparan. Ketiga, penglibatan murid. Dan keempat, koheren. Pertama, teknik paparan terbahagi kepada 2, konsistensi paparan dan urutan konsep. Bagi sokongan paparan terbahagi kepada 7 bahagian. Memotivasi pelajar, ringkasan awal, penilaian ujian, kata kunci, glosari, indeks dan rujukan. Seterusnya, bagi penglibatan murid terbahagi kepada 2, interaktif dan berpusat murid. Dan terakhir, koheren iaitu pertautan bab. Pertama, teknik paparan. Konsistensi paparan adalah setiap bab pembelajaran dipaparkan secara konsisten dan sistem penomboran yang sistematik.
Bagi urutan konsep pula, setiap permulaan bab dimulakan dengan definisi atau maksud serta penjelasannya. Kedua, sokongan paparan. Pertama, memotivasikan pelajar. Buku teks dapat membantu murid untuk minat membaca kerana komponen paparan itu menarik. Kedua, ringkasan awal. Ringkasan awal amat penting untuk memberi pendedahan awal kepada murid berkaitan topik yang dipelajari. Ketiga, penilaian atau ujian. Penilaian atau ujian penting dalam mengukur tahap penguasaan murid dalam topik yang dipelajari. Keempat, kata kunci. Kata kunci adalah perkataan atau rangkai kata yang perlu diketahui dan difahami oleh murid dalam sesuatu bab. Kelima, glosari. Glosari dapat membantu murid untuk membuat rujukan bagi istilah yang digunakan dalam buku. Keenam, indeks. Indeks berfungsi untuk mencari kedudukan dan makna sesuatu istilah dan perkataan berkaitan teks serta ditulis mengikut turutan alfabet. Dan ketujuh, rujukan. Bahan rujukan yang digunakan oleh penulis buku teks untuk menghasilkan buku teks. Ketiga, penglibatan murid. Pertama, interaktif. Interaktif penting dalam mendorong murid untuk melibatkan diri dalam latihan berkumpulan sekaligus dapat mewujudkan interaksi antara rakan-rakan dan juga guru. Kedua, berpusat murid. Berpusatkan murid merupakan proses pengajaran dan pembelajaran berkonsepkan PAK 21. Terakhir adalah koheren, iaitu pertautan bab. Koheren adalah pengaturan secara rapi, kenyataan dan gagasan, fakta dan idea menjadi suatu untaian yang logik sehingga murid mudah memahami isi kandungan pelajaran. Contohnya, di dalam buku teks, bab 1 hingga bab akhir, turutannya dibuat bermula dari bab mudah kepada bab lebih sukar. Seterusnya, kita akan pergi kepada komponen grafik. Terdapat 6 komponen grafik. Yang pertama, penyusunan, iaitu dimensi menegak dan dimensi mendata. Yang kedua, menarik, iaitu ilustrasi, warna dan letakan. Dan yang ketiga ialah bermakna, iaitu manfaat dan hasil. Yang keempat, kesesuaian, iaitu yang pertama mental dan umur fizikal. Yang kelima, variasi, iaitu jenis grafik dan teknik grafik. Yang keenam, rangsangan, iaitu minda dan emosi. Dimensi menegak ialah penyusunan olahan bahan belajar mengikut tingkat kesukaran. Yang kedua, bahan yang disusun daripada mudah kepada yang lebih sukar. Manakala, dimensi mendata pula ialah penyusunan isi kurikulum dari segi integrasi, skop dan imbangan. Yang kedua, susunan skop ini diintegrasikan dengan proses PNP. Ilustrasi adalah apa-apa bahan visual seperti lukisan, catatan, foto dan lain-lain. Tujuan ilustrasi ialah untuk menghiasi bahan teks dengan gambaran visual yang lebih menarik. Yang kedua, warna, iaitu warna dapat mempengaruhi pelajar untuk lebih fokus dan menarik minat pelajar supaya tidak bosan. Letakan. Setiap isi kandungan diletakkan pada kedudukan yang sesuai. Contohnya, setiap tajuk utama pelajaran diletakkan di sebelah kiri halaman buku yang mempunyai ilustrasi yang menarik. Manfaat, iaitu membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta berguna untuk pelajar memahami topik yang dipelajari. Yang kedua, setiap ilustrasi mampu memberi maklumat baru kepada pelajar. Manakala hasil pula ialah sebagai alat bantu didik kepada guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, bagi pelajar pula,
sebagai sumber ilmu pengetahuan yang tersusun mengikut kurikulum terkini. Mental. Isi kandungan pelajaran perlu seiring dengan tahap pemikiran pelajar. Contohnya, dari mudah kepada yang lebih sukar. Manakala, umur atau fizikal pula ialah isi kandungan sesuai dengan tahap umur dan fizikal pelajar. Jenis grafik merujuk kepada bentuk lukisan, ilustrasi, fotografi dan sebagainya. Teknik grafik pula melibatkan penggabungan teks, warna dan ilustrasi. Dari segi rangsangan, terbahagi kepada dua, iaitu minda dan emosi. Minda ialah menggalakkan pelajar untuk berfikir dan meningkatkan perkembangan kognitif pelajar. Untuk emosi pula, galakan dari segi emosi, pelajar sama ada berasa sedih, gembira, takut, letih dan sebagainya. Dan setiap bab pelajaran mempunyai nilai dan pengajaran berkaitan topik. Rumusannya, berdasarkan penilaian yang dibuat berkaitan buku teks, aspek seperti isi kandungan, bahasa, paparan dan grafik memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan sajian ilmu, komponen pendidikan serta aktiviti yang memenuhi kriteria sesebuah buku teks. Penilaian serta analisis yang dibuat juga bagi memastikan keselajaran isi kandungan dengan aktiviti dan latihan yang diberikan agar dapat meningkatkan kemahiran asas fizikal, kreativiti dan daya kritikal murid.